Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam revolusi. Kita jumpa lagi. Aku akan buat live mengenai isu yang aku post tadi itulah. Dia punya tajuk tuh uh, siapa tuh Dajjal dan Dajjal dan juga kezaliman kerajaan Ismail Sabri dan Haji J. Aku akan mau bagi tahu nih mengenai ini. Oke. Jadi rakan-rakan di Facebook, mereka pun yang baru kata orang yang baru berakat dengan saya kan. Sila kongsi. Dengar suara kah? Oke, kongsi rakan-rakan. Kejap tuan-tuan, kejap. Tolong kongsi biar rakyat nampak live aku dan mereka boleh dengar kenyataan aku mengenai isu vaksin dan juga siapa itu Dajjal kan. Sebab ramai orang Islam yang dia tidak tahu itu Dajjal siapa. Dia ingat Dajjal itu binatang, begitu betul. Jadi aku mau bagi tahu lah kan. Mana tahu yang ada yang belum tahu, begitu, Pak. Tolong kongsi rakan-rakan. Tolong kongsi up.
Oke, kamu komen apa pendapat kamu kan. Kamu komen tolong bagi pendapat lah kan. Pendapat kamu apa itu Dajjal kan? Siapa itu Dajjal tuh? Gitu. Jadi aku akan balas lah kamu punya kenyataan tuh. Komen kamu di di live aku nih, aku akan balas insyaallah kan. Kita bercerita mengenai Dajjal, vaksin, lepas tu kezaliman kerajaan Ismail Sabri dan Haji Ji, kita akan berbincang hari ini ya. Kejap tuan-tuan, kejap. Sebenarnya kan ramai orang Islam kan. Ini aku dapat maklumat daripada perkataan mereka kan. Adalah, bukan ramai lah, ada orang Islam yang tidak tidak percaya dengan hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi itu, orang Islam tu dia tidak percaya kepada hadis Nabi itu. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kerosakan sudah otak orang Islam yang lain ni, sehingga hadis-hadis Nabi pun mengenai sifat-sifat Dajjal kan, cara-cara Dajjal kan, cara-cara pemimpin yang menyokong sistem kerajaan Dajjal ni. Orang Islam ada yang tidak percaya dengan kata-kata Nabi itu. Tuan-tuan dan puan-puan, ini sangat sangat menyedihkan lah. Apabila orang Islam sendiri tidak percaya kepada hadis-hadis Nabi mengenai kan Dajjal ni. Ini gara-gara otak tidak betul lah, begitu Pak kan. Jadi ada pula orang bercakap kan, macam aku mau balas lah kan, kenyataan si Menteri Kesihatan tu, Khairy Jamaluddin tu kan, dalam komen dia tu, dalam kenyataan dia tu, vaksin bukan Dajjal. Itu kenyataan kenyataan Menteri Kesihatan. Dia cakap begitu. Dia cakap dalam kenyataannya tu, vaksin bukan Dajjal. Itu komen itu komen Menteri Kesihatan kan. Jadi aku mau bagi terus si Khairy Jamaluddin, Menteri Kesihatan kan. Aku harap kau dengar lah Khairy Jamaluddin dan KKM. Vaksin memang bukan Dajjal kan. Vaksin bukan Dajjal. Vaksin ni dia adalah satu perancangan kan, perancangan pemimpin yang menyokong dan menunggu kehadiran Dajjal. Ini salah satu perancangan sebenarnya. Kita perlu faham ni tuan-tuan dan puan-puan. Vaksin ini aku mau bagi tahu kepada pro vaksin sebab pro vaksin ni kan, dia ingat kita vaksin ni kan, kita anggap kan vaksin tu Dajjal. Sebenarnya itu tidak betul. Pejuang anti vaksin, kita tidak mengatakan vaksin tu adalah Dajjal, bukan. Vaksin adalah salah satu kan yang dicipta oleh pemimpin-pemimpin yang menyokong dan menunggu kehadiran yaitu pemimpin mereka, yaitu Dajjal. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada yang tahu ataupun ada yang belum tahu kan. Dajjal ni tuan-tuan, dia dia mengaku Tuhan sebenarnya. Dia mengaku Tuhan. Dan dia pendusta lah, begitu betul. Dia akan hadir kan, dia mengaku bahwa dia adalah Tuhan.
Dia mengaku Tuhan tuh tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah Dajjal. Dajjal nih tuan-tuan, dia bukan binatang tuan-tuan, perlu diingat. Dia manusia. Tapi dia memang kalau sihir nih, dia memang power lah sihir dia. Dia boleh sihir manusia. Kan? Dia boleh sihir, contoh lah kan. Contoh kalau tidak ikut dia punya ataupun tidak sembah kepada Dajjal akan datang. Akhir zaman nih, kita tidak tahu bila-bila masalah kan. Apabila manusia tu tidak menyembah kepada Dajjal, dia akan sihir orang tu, terutamanya orang Islam, dia akan bunuh. Dan dia akan buktikan dia punya kekuatan tu konon. Sebab dia ada sihir. Dia punya sihir ni bukan alang-alang tuan-tuan. Sihir Dajjal ni tuan-tuan, dia punya power ni bilang orang. Kalau setakat iman dia tu ataupun kepercayaan dia kepada Allah tidak berapa kukuh, dia boleh terikut dengan kerajaan Dajjal tu. Dia akan ikut tu. Itu yang betul itu manusia yang ataupun orang Islam, iman dia yang tidak betul-betul berpegang kepada sunnah Nabi dan tidak percaya kepada sebab tuan-tuan, ada orang Islam yang tidak percaya hadis ni. Percayalah kamu. Dia tidak percaya hadis-hadis Nabi ni. Dia tidak percaya. Itulah aku bilang, malang kepada orang Islam yang tidak percaya kepada hadis Nabi. Tapi dia sembahyang 5 waktu tuan-tuan. Dia solat 5 waktu tuan-tuan. Ini bermasalah lah kepada orang Islam kan. Jadi Dajjal ni, orang mati pun dia boleh kasih hidup. Dia boleh kasih hidup tuan-tuan dan puan-puan dengan power kuasa sihirnya tu. Kalau dia ada lah nanti. Dan sekarang ni Dajjal sedang mahu muncul sudah tuan-tuan dan puan-puan. Itu sebab pengikut-pengikut dan penyokong-penyokong Dajjal ni, mereka ni sedang berusaha. Okey, siapa itu pengikut Dajjal? Kan? Pengikut Dajjal ni pemimpin dan ada juga rakyat. Pemimpin dan rakyat ada. Pemimpin ni yang telah menyokong sistem pemerintahan Dajjal tu, kan? Okey. Kebanyakan dia ni yang pemimpin-pemimpin Dajjal ni, pemimpin-pemimpin menunggu kehadiran Dajjal ni kan. Dia ada dalam satu pertumbuhan. Dia sebenarnya banyak pertumbuhan tu, tapi paling kata orang kan paling kita tahu tu kan, pertumbuhan Freemason lah kan. Freemason ni ya tuan-tuan lah. Freemason ni dia adalah satu pertubuhan kan yang ditubuhkan pada abad ke-16 sehingga abad ke-17 sehingga sekarang. Itu pertubuhan tu kebanyakan dia adalah orang-orang Yahudi. Kan, orang-orang Yahudi dalam pertubuhan tu. Dan banyak lagi lah kumpulan-kumpulan tu, macam Dark Light kan, ataupun yang dipanggil satu pertubuhan Illuminati tu, dan banyak lagi lah dia punya kumpulan-kumpulan ni yang akan menunggu kehadiran Dajjal tu tuan-tuan dan puan-puan. Ini aku kena bagi tahu lah, mana tahu ada yang tak tahu kan. Selebihnya kamu boleh rujuk hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia ada bagi penerangan ataupun riwayat-riwayat mengenai para sahabat kan, ulama-ulama kita yang betul. Sebab kita kena faham ni tuan-tuan dan puan-puan, ulama ataupun orang Islam ni dia ada menjadi dua sudah tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang Islam ataupun ulama, dia tidak sedar dirinya telah menyokong sistem Dajjal tu. Begitu bah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Dajjal ni tuan-tuan, dia bukan binatang, dia manusia. Dan dia cacatlah dia manusia kan. Dan ada juga daripada hadis-hadis, tapi kebanyakan dia tu tuan-tuan yang banyak berkata mengenai Dajjal ni kan, dia ulama-ulama yang betul-betul memperjuangkan dan menyokong pemimpin kita Al-Mahdi, kehadiran Al-Mahdi. Termasuk saya lah. Saya adalah salah satu penyokong pemimpin kita, yaitu Imam Al-Mahdi. Begitu. Jadi yang menyokong tu, dia akan percaya kepada hadis Nabi mengenai Dajjal ni. Dajjal ni tuan-tuan, dia
aku susah mau cakap lah tuan-tuan. Kamu boleh cek lah hadis-hadis yang apa sahih itu kan. Jangan kamu cek hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Wahabi tu. Wahabi ataupun Syiah tu. Itu memang hadis diorang sudah ubah tu. Begitu, diorang ubah sudah. Diorang memesongkan orang-orang Islam. Sebab itulah ada orang Islam yang tidak percaya hadis Nabi mengenai kemunculan ni apa ni Dajjal ni. Diorang tak percaya ni. Diorang sudah di otak diorang ni sudah rosak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kan, kita kena apa ni, kita sebagai orang Islam ni, terutamanya orang Islam lah kan, kita mesti kan percaya kepada ulama-ulama yang mengeluarkan hadis-hadis yang betul mengenai kehadiran apa ni Dajjal kan, dan juga apa ni cara-cara Dajjal tu. Kita kena percaya tu. Kita kena percaya. Tak boleh orang Islam tak boleh tak percaya tu hadis. Itu sebab aku ada bercakap dengan rakan-rakan kan. Akan rugi orang Islam yang tidak percaya perancangan-perancangan daripada musuh-musuh kita ni. Sebab Dajjal ni tuan-tuan, Dajjal ni tuan-tuan dan puan-puan, apabila dia hadir, dia tidak peduli agama daripada siapa tu. Dia tidak rugi dia tidak pilih tu tuan-tuan. Asal agama tu ataupun penganut agama tu tidak menyokong kan ataupun tidak menyembah kepada Dajjal tu, dia akan bunuh dan dia akan bagi dia akan sengsarakanlah. Itulah Dajjal tuan-tuan dan puan. Jadi sekarang ni ramai negara-negara di dunia ni, ramai kerajaan-kerajaan ni yang telah menyokong, dia orang tidak sedar ataupun dia orang sedar, kita tidak tahulah bahkan mereka sudah menyokong sistem Dajjal tu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena fikir betul-betul, kita kena percaya perancangan Dajjal ni dia akan menguruharakan kita kepada kita semua ni tuan-tuan dan puan-puan. Percayalah kamu sama saya. Jadi tuan-tuan, okey. Macam apa ni cara-cara Dajjal ni, aku sudah dah cakap lah dalam live aku sebelum ni. Dan terutamanya matlamat Dajjal ni tuan-tuan, dia pastikan orang Islam tidak lagi sembah kepada Allah di masjid. Itu salah satu perancangan Dajjal. Sebab Dajjal ni dia tidak mau kita sembah Allah. Itu sebab yang aku cakap balik-balik tu kan. Kerajaan sekarang ni, kerajaan Ismail Sabri dan Ajiji ni, mereka sudah menyokong dasar sistem pemerintahan Dajjal. Kenapa tuan-tuan? Kalau kita tidak vaksin, kita tidak bervaksin 2 dos, kita tidak boleh solat. Kita tidak boleh sembahyang di masjid. Itu gara-gara vaksin tu tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan tuan-tuan, gara-gara vaksin, kita tidak boleh solat. Dan rakyat semua disekat. Berurusan, aku sudah cakap balik-balik ni, tapi tak apa aku cakap. Jadi tuan-tuan, kerajaan Ismail Sabri, Waalaikumsalam. Kerajaan Ismail Sabri dan juga Ajiji perlu rakyat tukar dan perlu kita bersuara supaya mereka ni keluar daripada pemerintahan mereka ni. Diorang ni bersifat sistem Dajjal tuan-tuan dan puan-puan. Ini berani aku cakap, mereka telah menyokong sistem Dajjal tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu yang aku cakap balik-balik kan. Dapat aku minum dulu kejap. Kita sembang petangnya. Tuan-tuan dan puan-puan, aku pelik kepada orang Islam yang tidak percaya hadis Nabi ni. Aku pun tak tahu dari mana diorang belajar ni. Kadang-kadang ramai orang-orang Islam yang belajar tinggi-tinggi, tapi diorang tidak terima hadis-hadis Nabi ni. Aku pun pelik kadang-kadang. Padahal mereka ni 5 waktu lagi, bukan celang-celang orang dia. Tapi hadis Nabi mereka tidak percaya. Bayangkan inilah akhir zaman. Dan mereka ni tidak percaya ni akhir zaman, kedatangan Dajjal. Diorang tidak percaya ni tuan-tuan. Sebab diorang tidak baca hadis Nabi yang sahih, yang betul tu. Yang diorang baca ada hadis yang dikeluarkan oleh orang-orang atau orang-orang Islam atau ulama-ulama atau ustaz-ustaz yang sesat ni tuan-tuan. Saya kasih tahu kamu tuan-tuan, apabila orang Islam tu ataupun orang-orang ulama tu, ini saya terus terang kepada tuan-tuan ni, dia menyokong dasar pemberian vaksin, tuan-tuan, itu kita tidak boleh sokong tuan-tuan dan puan-puan. Tak boleh kita sokong tu tuan-tuan.
Jadi kepada orang Islam, tolonglah sedar sikit. Kita harus percaya hadis-hadis Nabi yang mengenai kehadiran Dajjal ni. Kita mesti percaya, tuan-tuan dan puan-puan. Dajjal ni dia sangat licik dan termasuk dia punya orang-orang pemimpin-pemimpin yang menyokong sistem Dajjal ni. Mereka ni sangat pintar dan mereka ni terpengaruh dan mereka ni ada duit, tuan-tuan. Bukan sembarang ni, tuan-tuan. Bukan sembarang ni musuh-musuh kita akhir zaman ni, tuan-tuan. Bukan orang-orang sembarang ni, tuan-tuan. Saya kasih tahu kamu. Bukan memang berkebolehan, memang ada kuasa. Jadi orang Islam yang betul-betul yakin dengan hadis Nabi itu dan percaya kepada kezaliman ataupun kekejaman kepada kezaliman Dajjal ni, terbaik bagi saya, kamu adalah terbaik. Begitulah. Jadi kamu tengoklah perancangan kerajaan sekarang ni. Umur 5 tahun budak tu ataupun baru lahir, kerajaan Ismail Sabri dan Azizi, mereka akan suntik tu bayi-bayi ataupun pelajar-pelajar ataupun budak-budak, anak-anak kita. Jadi aku mau jelaskan di sini, tuan-tuan dan puan-puan. Anak saya ni, tuan-tuan, dia belajar di Sanjek tu, sembulan tu kan. Gara-gara divaksin 2 suntikan 2 kali, saya tidak kasih sekolah anak saya. Jadi mungkin ada orang tanya, kenapa masa depan anak-anakmu? Kalau kau tidak kasih vaksin, anakmu tidak boleh sekolah. Aku mau bagi penerangan. Anti vaksin, dia tidak takut mati, tuan-tuan. Dan anti vaksin, dia tidak virus. Tidak virus dalam badan kami, tuan-tuan. Ada virus pun yang dicipta oleh Allah. Sebab, tuan-tuan, vaksin ni, dia virus tau. Dia satu virus yang dicipta oleh manusia. Yaitu grup-grup pemimpin-pemimpin yang menyokong Dajjal ni. Tuan-tuan, Dajjal ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia kalau dihadir, tuan-tuan, kamu ceklah hadis-hadis yang sahih itu, kamu boleh cek. Dajjal ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia mengaku Tuhan, tuan-tuan. Percayalah kamu, dia punya sihir ni bukan alang-alang ni. Dia punya sihir ni power ni. Cuma Dajjal ni, tuan-tuan, Dajjal ni, dia tidak takut kau punya power, tidak. Dajjal dia tidak takut kau punya kuasa, tidak. Dajjal ni satu saya yang dia takut. Dajjal ni dia ada pantang pula ni, tuan-tuan. Dia ada pantang. Dia ada takut kepada orang yang betul-betul yakin kepada Allah dan juga yakin kepada hadis Nabi. Itu yang ditakuti oleh Dajjal. Saya kasih tahu kamu, tuan-tuan. Dajjal dia tidak takut kamu punya ilmu ni, tidak. Kamu kebal ke? Kamu pandai terbang macam Superman, segala apa semua tu kan? Dajjal tidak takut tu. Dia tidak takut tu, tuan-tuan. Yang dia takut orang Islam yang betul-betul percaya kepada Allah dan percaya kepada hadis-hadis Nabi. Itu yang Dajjal takut. Dajjal tidak takut ilmu kita ni, tidak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita orang Islam ni, kita ada 2 pilihan. Kita ada 2 pilihan ni, akhir zaman ni. Sekarang ni kita akhir zaman. Siapa bilang sekarang bukan akhir zaman? Siapa bilang kita bukan akhir zaman sudah ni? Tuan-tuan dan puan-puan, kita adalah akhir zaman ni, bukan main-main ni. Kan? Jadi itu sebab perancangan-perancangan pemimpin-pemimpin Dajjal ni, yang menyokong Dajjal ni, dia orang sangat pintar, tuan-tuan. Mereka ni sangat licik, tuan-tuan dan puan-puan. Saya kasih tahu kamu. Vaksin adalah salah satu perancangan. Perancangan daripada pemimpin-pemimpin yang menyokong kehadiran Dajjal. Nauzubillah, tuan-tuan. Nauzubillah. Harap-haraplah kita orang Islam, kita tidak termasuk pergi golongan yang menyokong sistem Dajjal tu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kamu tengok mau tahu lebih lanjut mengenai kehadiran Dajjal, kan? Sifat-sifat Dajjal, tolong cari hadis Nabi mengenai kedatangan Dajjal. Tapi cari hadis yang sahih tu, tuan-tuan. Jangan cari hadis yang dibuat oleh
Wahabi dan juga Syiah ni. Mereka ni hadis ni diorang sudah ubah ni. Tuan-tuan, banyak hadis yang tidak betul, saya kasih tahu kamu tuan-tuan. Itu sebab orang Islam ada yang tidak percaya kepada hadis Nabi mengenai, kau tahu mengenai apa? Mengenai kehadiran Dajjal ni tuan-tuan. Saya kasih tahu kamu tuan-tuan, kita jangan heran akhir zaman ni. Kita jangan heran akhir zaman ni kan. Banyak berlaku bencana dan sebagainya. Ini adalah salah satu tanda-tanda akan muncul Dajjal, pemimpin yang ditunggu oleh orang-orang Yahudi. Saya kasih tahu kamu, jangan main-main tuan-tuan. Jadi pemimpin sekarang ni banyak atau ramai yang telah terikut dengan grup Dajjal ni, sistem Dajjal ni. Dia orang tidak sedar ni tuan-tuan, dia orang sudah terikut betul. Okey, saya kasih tahu kamu tuan-tuan. Ini aku tanya, kamu boleh komen, aku boleh cek sini, tuan-tuan. Aku boleh cek di sekarang ni aku boleh cek komen orang sebab saya pakai dua telefon. Tuan-tuan. Ini aku tanya kepada, habis ada pro vaksin yang terlampau takzub kepada vaksin ni. Seolah-olah mereka ni tidak percaya kepada Allah, diorang percaya kepada vaksin. Kan? Tolonglah sedar. Kasih mati kita, kasih hidup kita ni adalah Allah. Kamu cuba kamu fikir tuan-tuan. Kita apa ni, aku mau cerita sikit lah apa yang aku tahu lah. Kita lahir ke dunia ni tuan-tuan, ini atas kehendak Allah. Kita perlu ingat ni, Allah ni. Kita perlu ingat Allah cipta kita ni. Kenapa kita tidak fikir ni? Kenapa asyik kita fikir? Kan ikhtiar. Kita sokong ni vaksin ni yang tak betul ni. Vaksin yang tidak dibuat, yang kita baru diuji ni tu, baru diuji ni tuan-tuan dan puan-puan. Cuba kamu tengok di Facebook saya tu. Saya ada kirim di Facebook saya tu mengenai vaksin tu. Kamu keluar dari sini, kamu cek, saya post di Facebook tu mengenai virus tu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mau beritahu kamu ni sekali lagi ni. Vaksin ni bukan ubat tuan-tuan. Dia bukan ubat ni. Dia virus ni. Dia virus. Perlu diingat tu. Bukan ubat. Dan kerajaan sudah bercakap, seluruh dunia, kerajaan dunia ni, mana-mana negara ni sudah cakap, vaksin ni diuji kepada diri kita. Kenapa tuan-tuan tidak sedar ni? Tuan-tuan, saya kasih tahu kamu, tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita mau selesaikan isu vaksin dan COVID ni? Cuba kamu komen di sini. Aku akan balas ni. Dia senang saja tuan-tuan dan puan-puan. Vaksin dan juga COVID ni kalau hilang, kita tumbangkan kerajaan Ismail Sabri dan Haji J ni. Kita tumbangkan je ni. Kita sama-sama kita berjuang tuan-tuan. Kita ni orang Borneo, kita bumi putra, kita rakyat Borneo, kita berhak memperjuangkan kebaikan tempat kita ni. Kita tumbangkan Ismail Sabri dan juga si Haji J ni. Kita tolak je di kerajaan ni. Kalau kamu vaksin COVID ni tidak ada, kita kasih lari di Ismail Sabri. UMNO dan Bersatu tidak boleh pakai tuan-tuan. Parti yang tidak boleh pakai ni, tolonglah berfikir sikit. Berfikirlah kamu. Parti yang boleh menghancurkan kepada kita semua. Itu sebabkan balik-baliklah aku mau beritahu kan. Mana-mana wakil rakyat, mana-mana pemimpin yang menyokong dasar pemberian paksaan kepada rakyat vaksin ni, kamu tukar tuan-tuan. Kamu tolong tukarlah. Kalau kamu mau vaksin dan juga COVID ni, isu ni tidak ada, kamu tolong tolaklah, balik-baliklah aku cakap. Ini untuk kita semua ni. Bukan saya satu orang. Kita semua.
tolaklah pemimpin yang menyokong dasar vaksin ini. Tolonglah kamu tukar. Kamu tolaklah, tuan-tuan. Kalau kamu tidak tolak, tuan-tuan, kita akan menghadapi masalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kan? Ya tuan-tuan, jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kerajaan yang zalim ni masih lagi berkuasa, kan? Aku pun susah mencakap, tuan-tuan. Kamu tengok bah kehidupan kita hari-hari ini, tuan-tuan. Tadi aku mau cerita sekejap lah tentang saya, kan? Dan tentang semalam kemarin aku cerita, kan? Tapi aku sabar sajalah. Sebab kenapa? Aku sudah tahu kerajaan ni kerajaan zalim, tuan-tuan. Tak perlulah kita heran. Cuma fokus kita sekarang, matlamat kita, macam mana orang ni tertukar. Macam mana si Ismail Sabri, Haji Ji ni tertukar. Kamu tengok bah, tuan-tuan, di page Ismail Sabri tu. Kau tahu apa yang dia cakap dalam video dia buat live selalu. Kau tahu apa yang dia cakap? Cuba kamu cek di page Ismail Sabri yang kerajaan bodoh tak boleh pakai ni. Mesti dia cakap hari-hari mengenai bantuan. Asik-asik kita mau bantu rakyat. Asik-asik bantuan keuangan. Asik-asik B40. Hari-hari itu yang dia cakap. Itu yang dia cakap kepada rakyat. Lepas tu isu vaksin. Dia ni, tuan-tuan, aku belum pernah jumpa lah. Lagipun pemimpin begini aku dah suka lah, tuan-tuan. Aku tak mau jumpa pun Ismail Sabri ni. Buang masa aku je. Buang masa. Aku begini, orang begini. Dia tidak boleh lawan dengan saya. Saya kasih tahu kamu, aku bukan temberang sama kamu. Setakat Ismail Sabri ni, kalau ada orang Ismail Sabri sini, kau bagi tahu Ismail Sabri, aku mau berdebat dengan Ismail Sabri. Dia satu saja aku tanya ni, tuan-tuan, kepada Ismail Sabri. Dia simple je ni. Aku tanya dia satu je. Kau tahu apa aku tanya, tuan-tuan, kalau aku jumpa dia ni, kan? Kenapa orang Islam solat di masjid perlu divaksin, disuntik 2 kali baru boleh solat? Aku tanya dia itu saya. Kalau dia boleh jawab, esok saya bervaksin. Hari ini saya bervaksin. Apabila dia boleh jawab pertanyaan saya tu. Kenapa orang mau sembahyang di masjid ni, mau sembah, kita sembah Allah ni, tuan-tuan. Ini bukan main-main ni. Kita sembah Allah ni. Allah ni Tuhan kita ni, tuan-tuan. Kenapa kita mau solat, kenapa perlu ada vaksin? Baru boleh sembah Allah. Kalau dia boleh jawab ni, Ismail Sabri boleh jawab, hari ni saya vaksin. Hari ni. Tak payah 2, 3 terus kau vaksin. Kalau dia boleh jawab lah, itu baru satu tu, tuan-tuan. Saya belum tanya lagi 10 perkataan tu daripada anti vaksin ni. Itu baru satu. Kalau dia boleh jawab, kan? Saya ambil vaksin ni hari. Bukan lagi 2, 3 kau vaksin saya. Apabila kau boleh jawab, kenapa orang Islam sembah Allah di masjid perlu ada vaksin? Kalau Ismail Sabri boleh jawab tu, Mufti Sabah boleh jawab, Ismail Sabri boleh jawab, Haji Ji boleh jawab, hari ini saya vaksin. Saya bayar tu vaksin walaupun 1,000, tak ada masalah. Saya pergi klinik swasta, saya vaksin sekarang. Kalau dia boleh jawab tu. Kan, aku ucap sekali lagi. Apabila dia boleh jawab yang aku tanya tu tadi tu. InsyaAllah, tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan, aku mau bagi tahu lah, kan. Ismail Sabri, dia manusia sama dengan kita, tuan-tuan. Haji Ji, dia manusia sama dengan kita. Sama. Cuma mungkin takdir mereka ni, Allah kasih naik mereka sebagai pemimpin, begitu. Tapi diorang lupa, tuan-tuan dan puan-puan. Diorang lupa tanggungjawab mereka kepada Islam. Apabila diorang naik, diorang lupa siapa diri mereka. Diorang lupa sudah tu.
Itu sebab aku cakap kan, kita sama dengan mereka, mereka manusia sama dengan kita. Sama tu status. Cuma Allah bagi mereka peluang menjadi pemimpin. Supaya mereka boleh satukan semua kaum, satukan semua agama dan pertahankan Islam. Begitu bah. Tapi semua tu mereka lupa. Sekarang ni kita sudah tahu kan, dapatlah aku cerita. Sekarang ni diorang larang orang Islam tu sembah Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya tuan-tuan dan puan-puan, ini ikhlas ni, saya bercakap ikhlas. Apa begitu teruknya kerajaan mereka ni tuan-tuan. Aku sedih lah karena aku berfikir malam kan. Diorang Islam tapi diorang larang kita sembah Allah. Kita sama dengan mereka ni. Cuma kita tidak terima vaksin ni. Itu saja pun. Kita sedih. Kenapalah mereka orang Islam, diorang ni sembahyang 5 waktu, termasuk Mufti Sabah dan Haji ni. Tapi diorang tidak fikir, diorang sudah zalim kepada orang Islam. Diorang larang kita sembah Allah, itu kan zalim. Tuan-tuan dan puan-puan, kamu ceklah kan, mana-mana hadis Nabi kan, mana-mana kamu buka tu Al-Quran, Allah dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang pemimpin Islam kan memaksa rakyatnya. Melarang, Islam ni melarang ni tuan-tuan. Melarang. Kalau kita menjadi pemimpin, Islam tidak benarkan pemimpin itu, pemimpin dari orang Islam tu menyekat ataupun memaksa rakyat ni. Nada tuan-tuan. Jadi aku pun dah tahu dari mana diorang dapat ilmu mereka ni, dari mana diorang dapat hadis sehingga diorang paksa orang Islam atau menyekat orang Islam sembah Allah ni. Aku kadang-kadang aku pelik dari mana ilmu diorang dapat dan dari mana diorang dapat fatwa ataupun mewajibkan orang Islam ambil vaksin ni. Aku pun tak tahu dari mana. Ada kawanku cakapkan tuan-tuan, dia bilang mufti-mufti di negara ni kan sudah buat kajian mengenai vaksin dan wajib. Jadi aku mau tanya ni, mufti-mufti ni, mana bahan kajian kamu mengenai vaksin ni? Aku mau tahu ni. Buktikan dah sama kami mau tahu. Kan, jangan kau bentangkan hadis yang palsu dia tu, kau bentangkan segala ini kepada mufti seluruh negara ni. Sebab diorang sudah wajibkan orang Islam ambil vaksin. Diorang sudah kaji. Jadi aku mau tahu mana bahan kajian tu. Mufti-mufti, mana bahan kajian kamu tu? Saya mau tengok ni. Rakyat mau tengok apa yang kamu kaji. Apa yang kamu sudah kaji mengenai vaksin ni sehingga kamu mewajibkan orang Islam ambil vaksin ni? Dah ada buktinya. Bahan kajian daripada mufti tu dah ada. Yang ada tu adik diorang buat kajian, duduk buat meja bulat berbincang. Itu bukan kajian, itu perbincangan. Aduh, tuan-tuan dan puan-puan, kan aku anda tahulah apalah masalah sekarang kepada pemimpin-pemimpin Islam ni kan. Inilah masalah-masalah kepada pemimpin Islam ni. Sebab tu hari ada mufti kan, dia mufti tu dia ada berbincang, konon sudah buat kajian. Jadi aku mau minta tu bahan kajian daripada mufti tu mengenai vaksin ni mana? Mana bahan kajian daripada mufti-mufti ni? Aduh, tuan-tuan dan puan-puan, aku kadang-kadang kan, itulah aku bagi tahu kawan-kawan aku kan, aku ada bagi tahu kan. Ada hadis Nabi tuan-tuan. Aku ni bukan ustaz tuan-tuan cuma aku mau bagi tahu setakat mana pengetahuan aku lah. Ada hadis Nabi, ini sahih ni. Ada hadis Nabi mengatakan kita perlu taat kepada pemimpin Islam. Kan? Betul kan? Nabi kita menyuruh taat kepada pemimpin itu orang Islam. Kita disuruh ikut. Begitu. Tapi Nabi melarang kita pula menyokong pemimpin Islam yang zalim. Perlu diingat ni tuan-tuan. Jangan kita guna hadis satu saja tu pula. Kita guna hadis Nabi yang Nabi cakap, taatlah kamu kepada pemimpin kamu, amir kamu, orang Islam. Itu betul. Tapi ada hadis Nabi pula berkata, apabila pemimpin Islam tu zalim, perlu kita tentang. Begitu bah tuan-tuan. Jadi bagi saya Ismail Sabri ini dia zalim. Zalim tu bagi saya.
Jadi perlu kita tentang kerajaan zalim ni tuan-tuan. Begitu tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mau beritahu kamu. Islam tidak melarang kita sembahyang di masjid. Tidak ada. Dan Islam pula tidak melarang kita sembahyang di masjid. Tidak ada, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya, ini aku cerita pasal Islam, kan? Sebab vaksin ini sekarang berkait dengan akidah Islam, kan? Boleh memesongkan kita ini. Sebab apa, tuan-tuan? Kita sudah tidak yakin kepada Allah, kita yakin sudah kepada vaksin. Kenapa? Selalu ada orang bercakap, kan? Dia bercakap, vaksin ni boleh kasih hilang penyakit. Itu kan akidah sudah salah, kan? Apabila kita berniat vaksin tu kasih sembuh kita, itu kan masalah. Itu kan tak boleh sebenarnya. Kita kena yakin kepada Allah, baru betul. Begitu, Pak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu sebab aku mau bukti kepada mufti-mufti bahan kajian daripada vaksin tu mana. Rakyat mau tahu apa yang kamu kaji ni, mufti. Mana bahan kajian kamu mengenai vaksin tu? Aku mau tahu, kami mau tahu ni. Adakah mufti yang mewajibkan kita ni, dia wartakan wajib vaksin ni? Adakah dia bentangkan kajian mereka melalui mengenai vaksin tu? Mana? Tak ada, tuan-tuan. Macam mana kita mau percaya kalau bukti tu tak ada? Kau buat kajian, mufti-mufti di negara ni, dia buat kajian, tapi dia tidak bentangkan bahan kajian tu. Tuan-tuan, kamu tengok Facebook saya ada bukti lagi. Walaupun video, saya ambil daripada grup anti-vaksin di seluruh dunia. Sebab saya ni termasuk grup anti-vaksin di seluruh dunia, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi maklumat tu saya tahu. Di barat, tuan-tuan, di negara barat tu, profesor, doktor-doktor dia tu, walaupun dia orang bukan Islam, tapi dia orang menolak vaksin. Dia orang ada bahan kajian yang betul. Dia orang dapat bentangkan. Yang mufti ni, dia wartakan wajib kepada kita ni, tapi bahan kajian tu tak ada. Buktikanlah, wahai mufti, buktikanlah. Vaksin tu, kenapa kita wajib? Buktikanlah. Begitu, bah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, aku ni tuan-tuan, saya sangat menentang ni vaksin ni. Saya kisah tahu kamu terus, tuan. Saya menentang. Lebih-lebih lagi apabila kita disekat solat di masjid ni, aku paling benci lah undang-undang yang dah betul ni. Saya kisah tahu kamu, tuan-tuan, ini aku mau bagi tahu kamu, kita percaya takdir Allah. Islam tidak melarang kita menolak perubatan moden ataupun perubatan kampung. Tidak ada Islam melarang ni. Sama dengan Islam tidak melarang juga kita sembahyang di rumah ataupun di masjid. Tidak. Tetapi kita perlu ingat nih. Kamu dengar apa yang aku cakap nih, tuan-tuan? Nabi wajibkan kita solat di masjid. Nabi yang cakap tu. Kita dipercaya kepada Nabi, tuan-tuan dan puan-puan. Janganlah sampai rakyat samakan Ismail Sabri itu dengan Nabi Muhammad. Jangan. Kita kena percaya kepada Nabi. Jangan percaya kepada Ismail Sabri. Tolonglah berfikir. Kita percaya kepada Nabi. Jangan percaya kepada Ismail Sabri. Tak boleh, tuan-tuan. Kita kena ubahlah sikap-sikap perkataan. Sekarang ada orang bercakap, kita ambil vaksin ikhtiar. Memanglah ikhtiar. Islam ni, sudah aku cakap tadi, tidak dilarang umat Islam ni menolak perubatan moden dan juga kampung dan sebagainya tu. Tidak ada. Tapi Islam menolak perubatan tu yang tidak sahih dan tidak betul. Islam melarang tu, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni memang boleh solat di rumah. Tidak ada masalahnya, tuan-tuan. Aku ni pun selama ni aku solat di rumah, tuan-tuan. Gitu, bah. Syukur kepada Allah, aku dapat juga sembah Allah. Kan? Tetapi yang masalah dia sekarang ni, aku mau minta jawapan daripada Ismail Sabri. Tolong jawab sekarang, kalau dia betul-betul pemimpin. Buktikan sama saya,
Kenapa orang Islam sembah di masjid perlu ada vaksin 2? Adakah kita mati ni, kita perlukan vaksin juga? Ataupun kita jumpa orang perlu divaksin? Tidak ada tu perkara tu. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, aku dapat maklumat, sekarang kubur ni, mau ada scan sudah baru aku boleh masuk pergi kubur melawat kita punya keluarga tu. Apa ini sebenarnya masalah ni? Kau mau masuk ziarah kubur pun kau mau ada vaksin dulu. Baru kau scan dulu baru kau boleh masuk kubur. Aduh, peninglah tuan-tuan, peninglah kan. Kita sebagai pejuang rakyat kan, kadang-kadang tak tahulah apa sebenarnya dalam pemikiran mereka ni. Kau mau lawat pergi kubur, kadang-kadang sedih, kadang-kadang ketawa juga aku. Kau masuk kubur tu kan melawat keluarga, kau mau scan dulu. Ada mai sejahtera depan kubur tu tuan-tuan. Aduh, tak tahulah apa masalah. Kau scan, baru kau boleh masuk kubur. Cek kau punya keluarga yang meninggal dunia. Ziarah kubur kan, mau ada scan dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang menyebabkan kita berjuang ni sebenarnya. Jadi bagi saya, kalaulah kita tidak tumbangkan kerajaan yang dipimpin oleh Ismail Sabri Haji ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak tahu apalah kejadian kepada kita orang Islam ni, tuan-tuan. Kan? Itu yang aku cakap tadi tu kan, tuan-tuan. Bahan kajian daripada mufti itu pun sampai sekarang dah ada. Dia buat kajian vaksin, baru dia buat wartakan wajib vaksin kepada orang Islam. Tapi bahan kajian daripada senarai daripada mufti itu tidak ada, tuan-tuan. Daripada ulama tu kan tidak ada bahan kajian tu. Yang kita nampak diorang bermusyawarat saja. Cerita bincang ini, itu, ini, cop, wajib orang Islam. Tapi bahan kajian tu mana? Dalam kenyataan mufti tu, dia ulama-ulama tu, dia sudah buat kajian konon vaksin ni. Jadi wajiblah kepada orang Islam. Tapi mana bahan kajian daripada mufti, daripada ulama ni, aku mau tengok sekarang. Buktikan saya vaksin sekarang. Saya vaksin sekarang. Kalau apabila itu, ada bukti tu. Tidak ada. Jadi kita kena perjuangkan hak kita sebagai rakyat. Jadi itu sebabkan saya kasih tahu kamu siapa bilang kalau kita solat di masjid, kecuali kita menipu lah. Kamu tahu kah tuan-tuan, kalau masjid itu konon buat begitu, diorang akan diambil tindakan tu. Itulah kekejaman kerajaan Ismail Sabri, tuan-tuan. Kau mau bukti kah saya buat rakaman, saya mau sembahyang, saya masuk pergi masjid, dilarang. Kamu mau bukti? Kamu mau bukti kah? Kan? Kamu bukti kah aku buat live, saya mau pergi masjid, kan dihalau aku dari masjid. Kamu bukti? Okey, boleh. Saya buktikan saya pergi masjid, kan? Saya sembahyang di masjid, kan? Saya dihalau. Saya boleh buat live. Kamu mau percaya betul kan? Yang boleh pergi masjid ni orang yang divaksin, tuan-tuan. Saya kasih tahu kamu. Jadi perlu diingat ni. Jap tuan-tuan, aku cek dulu. Jadi Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang yang sudah terpengaruh oleh sistem Dajjal ni, saya kasih tahu kamu, kita bagi tahu pun balik-balik dia tidak akan faham, tuan-tuan. Dia tidak akan faham. Malahan hadis Nabi itu diorang tidak percaya, diorang olok-olok lagi. Ini orang Islam ada yang tidak percaya. Ini aku pun tak tahu apa mau cakap sudah.
Diorang tidak percaya kepada Nabi, diorang percaya kepada Ismail Sabri. Ini bermasalah kepada zaman kita ni. Kita kena ikut cakap Nabi. Baru ngam tu, orang Islam kena ikut cakap Nabi. Jangan ikut cakap Ismail Sabri. Ismail Sabri tu dia apa juga tu. Nasib dia Perdana Menteri. Kalau dia orang biasa, dia boleh jumpa saya, tidak masalah. Kan? Tapi memandangkan mereka ni pemimpin yang zalim, tak boleh pakai. Diorang ego, diorang belagak, diorang lupa diri mereka. Diorang lupa. Itu sebab apabila kerajaan ni kita tidak akan tumbangkan, kita akan menghadapi masalah kepada kita. Jadi tuan-tuan, aku mau jelaskan sini ya. Itu yang aku cakap tadi tu kan. Apabila kerajaan ni tidak bertukar, UMNO dan bersatu ni, akan kita menghadapi masalah. Rakyat akan menghadapi masalah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan, sekarang aku mau cek komen dulu, aku mau balas. Sila, aku cabar Mufti ni. Ismail Sabri, Mufti, Azizi, sila berdebat dengan saya, tidak masalah. Kalau kamu dapat buktikan vaksin tu, kan? Saya vaksin. Hari ini saya vaksin. Tapi mana bukti dia? Mana bukti dia? Tidak ada bukti dia, tuan-tuan dan puan-puan. Tipumu tu bosku, kau sudah divaksin tu. Tak payahlah kau menipu sama saya dalam live ni. Kau tu sudah divaksin tu, memanglah kau tidak dilarang solat. Nah, ini pun salah satu juga ni. Ini diorang punya otak ni memang tak betul lah. Kan? Orang yang tidak ada vaksin, kau ingat boleh solat di masjid kah? Kau ni baru keluar daripada gua kayak ni bosku. Ini diorang punya penyokong Ismail Sabri lah ni, diorang ni. Diorang ni memang tak tahulah apa mau cakapkan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apapun kita kena tolak kerajaan Ismail Sabri ni supaya mereka ni tumbang. Mereka ni kerajaan zalim tuan-tuan. Ismail Sabri ni memang tak boleh pakai. Diorang sudah menyokong dasar sistem Dajjal ni. Tak boleh. Kita perlu tentang pemimpin yang zalim ni. Perlu kita tentang mereka ni. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kan, dapat aku cek komen-komen dulu. Tuan-tuan Jadi tuan-tuan, jap. Jadi kadang-kadang kita sebagai pejuang anti vaksin ni kan, kita bertenang kan. Kita teruskan perjuangan kita. Kita jangan percaya individu yang pro vaksin ni. Jangan kita percaya. Diorang punya otak ni lain sudah ni. Diorang punya otak ni diorang tidak percaya sudah kepada hadis Nabi. Diorang tidak percaya sudah tu tuan-tuan. Diorang tidak percaya sudah tu. Jadi kita abaikan saja. Yang penting, okey? Matlamat kita sekarang ni, macam mana kita tukar kerajaan? Macam mana kita jatuhkan pemimpin yang menyokong dasar sistem Dajjal ni? Itu yang penting. Penting sangatlah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kan, aku rasa setakat itu saja saya punya kenyataan hari ini mengenai kezaliman Ismail Sabri dan juga apa itu Dajjal kan. Sudah aku jelaskan dari awal tadi ya. Jadi kamu tolong kongsi biar rakyat nampak apa yang saya cakap ni. Jadi aku ingatkan kepada diri aku dan orang Islam, tolong percaya hadis Nabi dan tolong percaya kata-kata Nabi. Jangan percaya kepada Ismail Sabri, jangan. Mereka ni memang tak betul ni, perlu kita tolak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Dan apa-apa isu yang berkaitan kan, yang berkaitan dengan hak rakyat ni kita akan suarakan.
Mana-mana yang menentang perjuangan anti vaksin tuh kamu abaikan saja. Kamu bagi penjelasan, oke, yang enggak ikut dengan cakap tuh enggak apa, abaikan. Sebab kita nih, kita tidak paksa orang yang menerima vaksin, silakan. Kau vaksin 1000 kali pun itu kau punya hal. Betul atau tidak? Kita tidak akan larang, begitu. Jadi tuan-tuan, insya Allah kita akan jumpa panjang umur lagi. Oke. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam revolusi.